Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi pada petang ini dalam siri kuliah online kita membicarakan tentang kesempurnaan Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati pertemuan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara Islam ini adalah agama yang dipenuhi dengan adab, dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang baik, tingkah laku yang baik, ya, yang meletakkan dan menjadikan Islam itu agama yang indah, agama yang cantik. Maka seharusnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ini. Dan di antara akhlak dan sifat yang indah yang boleh kita lihat pada orang Islam ialah, pertamanya, mereka adalah seorang yang sentiasa bercakap benar. Bukan seorang yang bersifat dengan sifat seorang penipu. Orang Islam ini adalah orang yang bersifat pemurah, bukan seorang yang bakhil. Orang Islam ini orang yang suka memberi, suka menolong, dan mereka tidak mengungkit-ungkit apa yang mereka beri. Dan orang Islam ini orang yang perangainya baik, perangainya cantik, dan andai kata dia seorang pemimpin, dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai akhlak dan perangai yang baik. Ini di antara ciri-ciri keindahan Islam yang dapat kita lihat. Kerana itulah, muslimin muslimat sekalian, dalam sebuah hadis Nabi SAW yang akan kita sebutkan pada petang ini, daripada Abu Bakar, an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah khabbun wala bakhilun wala mannanun wala sayyi'ul malakah wa awwalu man yadkhulul jannah al-mamluk idza ata'a Allah wa ata'a sayyidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang ke-32, dan sanad adalah sanad yang makbul. Daripada Abu Hurairah, daripada Abu Bakar radhiyallahu an, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Ya, siapa yang Nabi sebut tak akan masuk syurga ini? Yang pertama Nabi sebut khabbun, iaitulah orang yang, ya, seorang yang penipu, seorang yang suka menipu, ya, menipu dalam hidupnya, menipu dalam timbangan kalau dia berjual beli, menipu dalam kerja. Orang yang bersifat penipu ini, maka Nabi kata tidak akan masuk syurga, la yadkhulul jannah. Ya. Kemudian wala bakhilun, orang yang bakhil juga tidak akan dapat masuk
syurga. Ya, seolah-olah ya, harta yang dia miliki itu adalah harta dia, bukan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang Nabi sebut wala mannanun. Yang ketiga ialah orang yang suka mengungkit-ungkit apa yang dia beri. Ya. Sentiasa mengungkit apa yang dia beri. Ya. Kemudian yang keempat Nabi kata ialah sayyi'ul malakah, iaitu pemimpin yang bersifat dengan sifat yang buruk. Ya, seorang pemimpin yang mempunyai sifat yang buruk. Inilah 4 golongan yang Nabi sebut tidak akan masuk surga, ya la yadkhulul jannah. Ya. Dan Nabi sebut orang yang pertama wa awwala man yadkhulul jannah al-mamluk idza ata'a Allah wa ata'a sayyidahu. Nabi kata orang yang pertama, golongan yang pertama yang akan masuk syurga ialah hamba yang taat kepada Allah dan kepada tuannya. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kepada kita amaran kepada umat Islam ini dengan ancaman tidak akan masuk syurga. Satu amaran, satu ancaman daripada Nabi SAW kepada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat berikut. Yang mana sifat ini, Muslim sifat yang perlu kita jauhi, yang perlu kita tinggalkan. Ya, kerana dia tidak menunjukkan keindahan Islam dan tidak menunjukkan kecantikan Islam. Yang pertama ialah orang yang menipu. Ya, orang yang menipu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kazzabun." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi hidayah, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi penipu. Ya, Allah Ta'ala tak beri petunjuk, tak beri hidayah, tak beri bantuan kepada orang yang melampaui batas Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang hidupnya menipu. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua ialah orang yang bakhil. Ya, orang yang bakhil. Sebab itu jauhi sifat bakhil ini. Bukan saja Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, manusia pun tak suka orang yang bersifat bakhil. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Asma' an Asma' binti Abi Bakr qalat qultu ya Rasulullah innahu laysa li min baiti illa ma adkhala alayya az-Zubair afa'ati qala na'am wala tuki fayuka alayki yaqul la tuhsi fayuhsa alayk atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu an, berkata Asma' dia berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang diberikan oleh Zubair kepadaku. Kata Asma', apakah aku harus bersedekah dengannya? Aku tak ada apa-apa melainkan apa yang Zubair beri, kata Asma'. Apakah aku harus bersedekah? Nabi menjawab, ya. Ya, na'am. Janganlah engkau bakhil. Ya. Wala tuki. Janganlah kamu bakhil. Ya. Fayuka alaik. Ya, kenapa? Kerana ya Nabi sebut, ya, la tusi fayuhsa alaik. Jangan kamu bakhil. Ya, jangan kamu apakah aku perlu bersedekah dengannya? Maka Nabi menjawab, ya. Dan janganlah engkau bakhil. Sebab apa? Kerana bakhil itu, kerana Allah akan bakhil kepada kamu. Ya,
Sebab kalau kamu bakhil, Allah Subhanahu wa taala akan bakhil kepada kamu. Ya. La tuhsi, jangan kamu bakhil, ya. Fayuhsa alayki, ya, maka kalau kamu bakhil, Allah Taala juga akan bakhil kepada kamu, ya. Jadi ini yang kedua. Golongan yang ketiga, sifat yang ketiga ialah sifat suka mengungkit-ungkit apa yang diberi. Ini juga mesti kita jauhi, ya, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, dan menyakiti perasaan orang yang menerima pemberian kamu dan menerima, ya, sedekah kamu. Dah beri, jangan ungkit-ungkit, ya, kerana dia menghilangkan, ya, pahala kita, ya. Dan golongan yang keempat, ya, iaitulah seorang pemimpin yang berperangai dengan perangai yang buruk, ya, di mana dengan perangai yang buruk itu dia telah menjauhkan rakyat, ya, daripada kehidupan yang sejahtera. Ya, dia hanya mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kroninya, mengutamakan kaum kerabatnya, tidak mengutamakan rakyat, tidak mengutamakan, ya, orang ramai. Pemimpin seperti ini pemimpin yang diberikan amaran, ya, oleh Nabi SAW dengan amaran la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, ya. Maka jadilah kita ini, anda kata kita ni seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang benar-benar mengutamakan mereka yang berada di bawah kepimpinan kita. Walaupun kita terpaksa bersusah payah kerana mereka, ya. Kerana kita memilih untuk menjadi pemimpin, kita memegang amanah tersebut, maka sepatutnya dan seharusnya kita, ya, bersusah payah kerana mereka. Janganlah kerana kepentingan, kedudukan dan pangkat kita sanggup menyusahkan rakyat. Jangan sebab kepentingan, kedudukan dan pangkat kita menyusahkan mereka. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ingatlah bahawa orang yang pertama yang akan masuk syurga, kata Nabi, ya, adalah hamba yang taat kepada Allah dan kepada tuannya. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang berpangkat, berkedudukan, berharta, tapi dia adalah seorang hamba, ya, seorang orang gaji, yang tapi hambanya ataupun hamba ini, orang gaji ini adalah hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada majikannya, taat kepada tuannya, ya. Ini orang yang Nabi sebut orang yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kaya, bukan pemimpin, bukan orang yang ada pangkat, bukan orang yang ada kedudukan, bukan orang yang dihormati, ya, tapi orang yang dalam hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada, ya, orang yang, ya, taat kepada majikannya, yang telah, yang orang yang ataupun majikan yang dia bekerja dengannya. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya, kita jauhi sifat-sifat yang tidak baik ini yang menggambarkan, ya, yang menggambarkan Islam ini agama yang buruk, agama yang hodoh. Ya, kita cernakan dan kita hidupkan, ya, ciri-ciri keindahan dan kecantikan Islam dalam hidup kita. Dan rebutlah, ya, peluang untuk kita masuki syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, seawal mungkin, secepat mungkin, ya. Dan ingatlah, andai kata kita tidak mampu membina mahligai di dunia sebagaimana orang lain membina mahligai di dunia, tapi marilah kita sama-sama membina mahligai di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, di syurga Allah Subhanahu wa taala.
muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tutup petang ini. InsyaAllah bertemu pada besok hari dalam ruangan dan siri yang sama pada pagi besok insyaAllah. Sehingga bertemu pada pagi besok, saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.